Ramai orang tanya saya macam mana saya kahwin dengan isteri saya dalam keadaan saya tak pernah couple dengan dia dan kami sangat-sangat menjaga ikhtilat. Saya rasa menarik juga untuk saya kongsi benda ni sebab zaman sekarang ni ada orang kata macam mana nak kahwin kalau tak couple? Macam mana nak kahwin kalau jaga ikhtilat? Nak kata masyarakat hari ni dah rasa dosa tu normal sehingga mereka rasa kalau tak couple mustahil dapat kahwin. Seolah-olah kena buat dosa dulu baru boleh buat pahala. Sedangkan Nabi dan sahabat dulu tak couple pun. Bahkan mereka sangat-sangat menitik beratkan menjaga ikhtilat dan pergaulan mereka. Boleh je kahwin. Saya pun ada sangat ramai kawan yang tak couple dan menjaga ikhtilat. Akhirnya mereka kahwin juga dan bahagia sampai sekarang. Apa pun menjawab soalan tadi tu, saya nak kongsi sikit lah macam mana saya kahwin dengan isteri saya. Kisahnya bermula begini. Time tu umur saya 22 tahun. Saya ketika tu dah asaskan Tarbiyah Sentap. Bermula dari blog, Facebook, Twitter, seterusnya YouTube dan sebagainya lah. Dari situ juga saya mula pergilah ke sekolah-sekolah dan universiti-universiti untuk beri perkongsian. Cuma ada beberapa benda yang saya tak suka. Time saya bujang dulu, time saya tak kahwin lagi, ramai perempuan yang macam gedik-gedik nak kacau saya. Perempuan-perempuan tu DM saya lah, nak berkenalan lah. Ada yang DM ajak couple lah. Bahkan kalau saya bagi talk, bagi ceramah, ketika MC kata penceramah ni masih bujang lagi, nanti ada lah student perempuan yang jerit, bujang lagi, ustaz tu bujang tak kahwin lagi. Saya tak suka benda tu. Bahkan saya pernah tegur, saya cakap dekat diorang, korang ni nak dengar ceramah ke nak puaskan nafsu? Dekat artis Korea pun korang obses, takkanlah dengan penceramah pun kau nak menggedik. Sebab bagi saya tak sepatutnya lah macam tu. Tak adalah dalam sejarah perempuan masuk Islam sebab Nabi Muhammad handsome. Tak adalah. Tapi orang masuk Islam sebab ajaran Nabi. Tapi itulah ada perempuan ni yang jenis cepat sangat nak obses dekat lelaki. Hati-hati, benda ni sangat bahaya. Hati saya pun boleh rosak, hati korang pun boleh rosak. Dahsyat tipu daya iblis ni. Hatta saya ingat lagi, ada sekali tu selepas saya bagi ceramah dekat Johor, ada perempuan entah daripada mana dah call saya. Saya pun tak tahu mana dia dapat nombor saya. Perempuan tu kata, Assalamualaikum, ni Ustaz Anin ke? Ya, siapa ni? Tiba-tiba perempuan tu buat suara lucah nak ajak saya berzina. Saya pun teruslah tutup phone tu. Saya pun istighfar. Saya gelak lah kan. Saya pun kata dekat kawan-kawan saya, terdesak dengan perempuan ni, nak goda aku kreatif lah sikit. Sajalah melawak kan. Tapi back to the point, bila benda-benda ni jadi, saya tak sukalah. Saya pun bincang dengan kakak saya macam mana nak elakkan fitnah ni terjadi. Saya tak suka orang obses ataupun orang minat saya, especially perempuan. Itu bukan tujuan saya buat dakwah. Saya buat dakwah nak orang jatuh cinta dengan Allah dan nak orang dekat dengan Allah, bukan jatuh cinta dengan saya. Akhirnya saya bincang dengan kakak saya dan kakak saya kata, Anin kena kahwin. Kalau kahwin, insya-Allah banyak benda Allah selamatkan. Perempuan pun akan rasa malu nak minat ataupun nak kacau lelaki yang dah kahwin. So saya time tu dah lah umur 22 tahun. Duit tak ada sangat. Dan saya tak pernah simpan nombor perempuan dekat phone saya. Dekat media sosial pun saya tak follow perempuan melainkan ustazah ataupun makcik ataupun serta keluarga saya lah. Saya pun tanyalah kakak saya, kakak, nak kahwin dengan siapa? Sebab Adnin tak ada kenalan perempuan. Boleh tak kakak carikan perempuan yang lagi baik daripada kakak dan lagi cantik dari kakak? Sebab secara peribadi saya sangat kagum dengan kakak saya. Kakak saya SPM 12A, Hafizah 30 juzuk, belajar degree Usuluddin di Jordan. Dia pun tak pernah upload gambar dekat media sosial. Dan kakak saya pun dah kahwin, dapat suami yang baik, dan sampai sekarang mereka bahagia. Saya sangat respect kakak saya. Hatta sampai sekarang saya respect dia. So kakak saya pun carikanlah calon untuk saya. Kakak saya ni dia ikut tarbiyah, ikut usrah dan sebagainya. So bila dia pergi program-program tarbiyah, kakak saya pun terjumpalah seorang perempuan ni. Dan kakak saya pun cerita kat saya yang dia dah jumpa calon untuk saya. Nama calon tu adalah Fadilah. Saya pun mintalah gambar perempuan tu sebab nak kahwin ni diharuskan untuk kita tengok gambar orang yang kita nak kahwin. Macam mana nak kahwin kalau tak tengok gambar? Tapi kakak saya tak jumpa gambar perempuan tu sebab perempuan tu tak pernah upload gambar dia di media sosial. Dekat situ timbul rasa kagum saya dengan Fadilah, perempuan tu lah. Bagi saya antara tanda wanita yang baik ialah dia tak suka dipandang oleh ajnabi dan dia malu untuk orang lelaki pandang dia. Sebab tu dia tak pernah upload gambar
dekat media sosial. Akhirnya saya pun bagi tahulah nakib usrah saya bahawa saya berhasrat lah nak takdim ataupun nak merisik perempuan bernama Fadilah. Sebab Fadilah tu pun ikut usrah, dan nakib saya pun bagi tahulah nakibah kepada Fadilah tu. Dan akhirnya saya dapatlah borang Baitul Muslim Fadilah tu. Fadilah tu nama isteri saya lah. Time tu lah first time saya dapat tengok muka dia. Dalam borang tu ada gambar dia, ada ciri-ciri dia, dan ada harapan yang dia tulis apakah harapan dia selepas dia berkahwin. Dan selepas saya bincang dengan mak ayah saya dan saya tunjuk borang Fadilah tu dekat mak ayah saya, akhirnya semua setuju. Barulah saya bagi tahu nakib saya yang saya setuju, dan akhirnya saya pula bagi borang Baitul Muslim tu kepada nakib saya, dan nakib saya bagi kepada nakibah kepada Fadilah tu, dan akhirnya Fadilah pun dapatlah borang saya. Time tu lah Fadilah dapat tengok borang saya, dan dia pun tunjuk dekat mak ayah dia, dan akhirnya mereka pun setuju. Itulah first step. Bila dua-dua dah tengok borang Baitul Muslim masing-masing dan dua-dua dah setuju untuk proceed, barulah kita orang pergi ke step kedua, iaitu ta'aruf. Saya ta'aruf berkenalan pertama kali dengan isteri saya di rumah murabbi saya, guru saya, di mana saya duduk di atas kerusi, isteri saya duduk kerusi depan saya. Sebelah saya ada murabbi saya, ada guru saya. Sebelah isteri saya ada isteri kepada guru saya tu. Dan di belakang tabi, di belakang langsi, saya bertaaruf di belakang tabi dengan isteri saya lebih kurang 2 jam. Ketika tu diharuskanlah untuk berikhtilat. Time nak ta'aruf tu, nak tanya apa-apa, tanyalah, diharuskan. Macam-macam lah soalan yang saya tanya dekat isteri saya. Kamu pandai masak tak? Rajin masak tak? Ada soalan tu saya tanya, kamu ada saka tak? Oh, nasib dia kata saya tak ada. Dan saya juga tanya dia, saya suka perempuan yang, saya tak suka perempuan yang suka merajuk. Tak bagi hadiah hari jadi merajuk, tak bawa pergi shopping merajuk. Saya suka perempuan yang matang dan berjiwa besar. Saya cakap dekat isteri saya lah. Dan isteri saya jawab, Alhamdulillah, saya bukan jenis perempuan yang suka merajuk. Saya pun tak suka sangat shopping-shopping ni. Alhamdulillah. Antara soalan lain yang saya pernah tanya isteri saya kata kat isteri saya ni sibuk. Kalau kamu kahwin dengan saya, maybe kamu akan selalu kena tinggal tiap malam sebab saya banyak ceramah. So, sanggup tak kamu kena tinggal seorang-seorang kat rumah ketika saya sedang bagi ceramah tu? Isteri saya jawab, saya sanggup asalkan kamu tinggalkan saya demi dakwah. Dalam hati saya time tu saya kata, she's the one, she's the one. Akhirnya, setelah bertaaruf lebih kurang 2 jam, barulah murabbi saya tu buka langsir, buka tirai tu. Time tu lah saya first time tengok isteri saya depan-depan. Diharuskan untuk kita melihat bakal isteri, kita boleh tengok muka dan tapak tangan dia. Dan setelah ta'aruf, saya pun bincang dengan mak ayah, bincang dengan nakib usrah saya. Akhirnya kami proceed untuk nak ke step ketiga. Step ketiga ialah saya pergilah rumah isteri saya untuk jumpa mak ayah dia, berkenalan dengan family dia. Saya terus menyatakan hasrat saya yang saya nak kahwin dengan anak mereka. Kemudian berlalu waktu, isteri saya pula dan family dia pergi ke rumah saya pula. Dan akhirnya setelah istikharah, bincang panjang dengan mak ayah, bincang dengan adik-beradik, bincang dengan guru-guru, bincang dengan sahabat-sahabat, akhirnya saya pun bersetujulah untuk nak berkahwin dengan perempuan tu. Sekali lagi saya dan keluarga saya ke rumah mereka, dan kami pun nyatakanlah yang saya dah setuju untuk kahwin dengan anak mereka. Dan jawapan mereka pun setuju untuk jadikan saya sebagai menantu. Alhamdulillah. So beberapa bulan lepas tu kami pun buatlah majlis tunang, simple-simple je. Sepanjang lebih kurang 3 bulan kami bertunang. Wallahi, saya tak pernah message isteri saya tak pernah call isteri saya. Bahkan saya tak pernah naik kereta berdua-duaan dengan dia, apa semua. Wallahi, saya tak pernah. Selagi tak kahwin, kita wajib jaga ikhtilat. Saya ada buat satu WhatsApp group. Dalam tu ada saya, ada isteri saya, ada mak ayah saya. Apa-apa urusan antara saya dan isteri saya, kami settlekan dalam grup tu. Dan kami hanya chatting dalam grup tu bila ada keperluan saja. Contohnya, nak tentukan walimah bila, nak nikah tarikh bila, hantaran berapa, pakaian kahwin, nak warna apa. Tak lebih daripada itu. Dan dipendekkan cerita, Alhamdulillah akhirnya kami pun kahwin. Dan Alhamdulillah, sampai sekarang bahagia. Allah kurniakan saya 2 anak. Dan saya sangat bersyukur dapat isteri yang baik, yang komit dakwah dan tarbiyah juga. Seorang wanita yang menjaga agama dan akhlaknya. Saya syukur sangat. Moga Allah kurniakan syurga lah buat mak ayah mertua saya dan adik-beradik ipar saya yang banyak mendidik isteri saya. Dan moga keluarga mereka masuk syurga tanpa hisap, insyaAllah. Mudah je nak kahwin ni sebenarnya, bila kita menjauhi benda-benda fitnah ni. Tapi macam itulah saya cakap awal-awal tadi,
Bila kita lalu jalan yang salah, berkapal, bercinta sebelum nikah dan tak jaga ikhtilat, maka benda tu yang menyebabkan banyak konflik dan susah nak kahwin tu. Clash sini sana, broken, tak boleh nak move on, dia khianati, belum campur yang dah berzina sebelum nikah dan sebagainya. Kesimpulannya, boleh je nak kahwin tanpa nikah ni. Dan ramai je orang yang berkahwin tanpa nikah. Silap. Ramai je orang yang boleh kahwin tanpa couple ni. Tak ada masalah pun. Siapa yang kata kena couple dulu baru boleh kahwin? Ini semua adalah pengaruh-pengaruh barat, pengaruh-pengaruh orang kafir yang telah masuk ke dalam masyarakat akibat banyak sangat tengok drama cinta, banyak sangat tengok movie cinta, banyak sangat dengar lagu cinta, banyak sangat baca novel cinta, sehingga akhirnya kita rasa mustahil nak berkahwin tanpa melalui jalan maksiat. Sedangkan sebenarnya kalau kita lalui jalan maksiat dalam nak berkahwin, itulah yang menjadi punca kita susah nak kahwin. Wallahualam. Moga-moga kisah ni bermanfaat. Dan korang doakanlah saya bahagia sampai ke syurga. Dan saya pun doakan korang juga, moga korang dimudahkan urusan. Dan moga Allah masukkan kita semua ke dalam syurga. Assalamualaikum. Boleh sebarkan. Moga bermanfaat.